Terhormat Datuk Noraini binti Ahmad. Terima kasih Tan Sri Speaker. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Soalan saya soalan nombor 1. Terima kasih Yang Berhormat Tan Sri Yang Di-Pertua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam bahagia. Tuan Yang Di-Pertua, untuk makluman ahli yang berhormat, kerajaan memandang serius isu perdagangan manusia dan pelbagai inisiatif telah diambil khususnya dari segi perundangan, penguatkuasaan, perlindungan, jagaan dan penghantaran pulang mangsa serta program-program kesedaran kepada masyarakat. Sebagai makluman di bawah Akta Anti Perdagangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran 2007, orang yang disyaki terlibat dalam perdagangan orang akan diberikan Perintah Perlindungan Interim (IPO) selama 14 hari oleh pihak Magistrate bagi memberi tempoh kepada pihak penguatkuasa menjalankan siasatan. Sekiranya mangsa terdapati memerlukan perlindungan lanjutan, pihak Magistrate akan mengeluarkan Perintah Perlindungan (IPO) selama 3 bulan untuk warga negara asing dan 2 tahun untuk warga negara tempatan. Sekiranya siasatan mendapati orang bukan mangsa perdagangan orang, penama boleh disabitkan kesalahan di bawah Akta Immigration sebagai illegal immigrant. Mangsa wanita bagi kes-kes perdagangan orang ditempatkan di tempat perlindungan di bawah selesian Jabatan Pembangunan Wanita JPW sehingga tamat IPO dan PO dalam tempoh tersebut. Jabatan Pembangunan Wanita telah menyediakan makanan, pakaian, tempat tinggal dengan sebaik mungkin. Mangsa juga diberikan rawatan di klinik atau hospital berhampiran sekiranya mempunyai masalah kesihatan. Tuan Yang Di-Pertua, dalam tempoh 5 tahun kebelakangan ini, seramai 24 orang wanita dan kanak-kanak tempatan telah menjadi mangsa perdagangan orang dan penyeludupan migran sejak Akta Anti Perdagangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran 2007 dikuatkuasakan. Mangsa-mangsa ini telah terlibat dalam kes-kes eksploitasi seks, buruh paksa dan penjualan kanak-kanak. Semasa di rumah perlindungan, mangsa akan diberikan program-program seperti sokongan emosi pertama, sisi terapi, kaunseling dan psikososial untuk membantu mangsa dalam membina keyakinan diri dan sebagai salah satu program pemulihan yang dikendalikan kaunselor bagi Kementerian Pembangunan Wanita dan Keluarga Masyarakat serta pertubuhan bukan kerajaan. Yang kedua, latihan kemahiran menjahit, mengait, memasak, berkebun, membuat coklat, membuat hiasan bunga menggunakan polymer clay, juga aksesori fashion menggunakan jahitan manik. Program ini dijalankan dengan kerjasama pelbagai pihak seperti pertubuhan bukan kerajaan dan pihak swasta. Yang ketiga, kelas bahasa Inggeris untuk membantu mereka meningkatkan kemahiran komunikasi antara mereka dan juga anggota di rumah perlindungan. Program ini dijalankan dengan kerjasama pelbagai pihak seperti pertubuhan bukan kerajaan, swasta dan kedutaan. Terima kasih, Yang Di-Pertua. Pada Sulong. Terima kasih Tan Sri, dan juga saya nak ucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri yang menjawab soalan saya pada pagi ini. Jadinya soalan tambahan saya kepada Yang Berhormat Menteri adalah, apakah tindakan susulan pihak kementerian terhadap cadangan Jabatan Audit Negara, khususnya mengenai penubuhan sebuah badan khusus selain daripada penambahan peruntukan dan pejawatan tetap bagi menambah baik usaha kerajaan dalam membantras pemerdagangan orang ini. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Terima kasih Yang Tua. Sebenarnya semenjak saya dilantik menjadi Timbalan Menteri Dalam Negeri, saya telah mengadakan 2 mesyuarat dengan unit
ini untuk berbincang apakah masalah yang kita hadapi dalam mengendalikan tugas-tugas kita di bawah peruntukan undang-undang ini. Ternyata sekali mengambil kira apa yang disebutkan oleh pihak Ketua Audit Negara. Kita bersetuju, Tan Sri kita bersetuju bahawa apa yang dicadangkan oleh Ketua Audit Negara itu wajar dan patut dilaksanakan. Jadi tinggallah lagi terletak di tangan pihak Jabatan Perkhidmatan Awam dan juga Perbandaran untuk meluluskan satu jabatan ataupun agensi untuk menangani masalah di bawah perundangan ini. Terima kasih, Tan Sri. Kepong. Tan Sri yang betul soalan tambahan. Kita memang tak lekang memperhatikan isu global ini. Bolehkah Yang Berhormat menerangkan di dalam usaha Yang Berhormat untuk membantraskan jenayah ini, bilangan yang ditahan tu warga negara Malaysia dan bukan negara, dan juga apakah faktor-faktor yang menyebabkan isu ini tak dapat diselesaikan ataupun dipantau dengan berkesan. Terima kasih, Yang Berhormat. Saya mempunyai faktor di sini, iaitu 31 yang ditahan di Rumah Perlindungan Wanita Kota Kinabalu daripada 1 Januari hingga 18 September. IPO, di bawah IPO yang saya sebutkan tadi, Interim Protection Order ni, ya, Filipina 39, China 6, Indonesia 5, Malaysia 3, Vietnam 1. Dan di bawah PO 27 orang, Filipina 17, Indonesia 9, Vietnam 1. Dan di Rumah Perlindungan Wanita Kuala Lumpur daripada Januari juga sampai 18 September, Yang Berhormat, kita mempunyai IPO 371, Vietnam Vietnam 151, China 51, India 9, Nepal 3, Myanmar 1, Filipina 3, Kamboja 1, Malaysia 1, Indonesia 130, Thailand 12, Pakistan 4, Bangladesh 2, Uzbekistan 1, Uganda 1, Sri Lanka 1. PO 169 orang. Indonesia 78, China 30, India 3, Myanmar 1, Uganda 1, Vietnam 42, Thailand 12, Kamboja 1, Sri Lanka 1. Dan Rumah Pertahanan, Rumah Perlindungan Johor Bahru, IPO tak ada, PO ada 10, India 3, Indonesia 3, Malaysia 2, Sri Lanka 1, Vietnam 1. Okey, soalan yang kedua Yang Berhormat tanya, macam mana kita mengatasi masalah ini oleh kerana tidak kehabisan. Sebenarnya Yang Berhormat, selagi Malaysia ini mempunyai pull factor yang kuat mendurungkan perkara ini berlaku, dia akan tetap berlaku, Yang Berhormat. Khususnya kalau kita lihat daripada sudut penarikan Malaysia, wanita-wanita daripada negara-negara yang kita sebutkan tadi banyak datang ke sini, dan oleh kerana industri tourism kita kuat berlaku, masih very vibrant, jadi masyarakat tempatan juga terlibat dengan aktiviti-aktiviti yang tidak diingini ini. Jadi oleh kerana inilah maka dia sentiasa akan berterusan. Pull faktor yang kedua, ada juga di kalangan yang datang ini mengatakan mereka sendiri victim kepada pemerdagangan orang, sebenarnya illegal immigrant. Yang itu kita nak pilih mana satu illegal immigrant, yang mana satu orang jadi victim pemerdagangan orang, Yang Berhormat. Itu kadang-kadang kita payah. Jadi dalam pemilihan ini kita kena kenal pasti
siapakah victim, siapakah datang sini sebagai illegal immigrant saja membuat cerita yang mereka jadi victim kepada ini. Jadi sebabnya ialah tarikan yang ini kepada masyarakat di luar sana, kepada Malaysia yang mereka boleh mencari kehidupan di Malaysia ini. Jadi selagi fakta ini berlaku, macam mana di Amerika, dia tidak akan berhenti. Di Amerika pun tak boleh berhenti benda ni. Sebab full fakta di Amerika itu akan berlaku. Tetapi lain tempat tindakan di Amerika. Oleh kerana di Amerika, tiap-tiap orang yang jadi victim anti perdagangan orang ini diberi work permit, diberi PR, tetapi di Malaysia kalau kita buat macam tu yang hormat, semua wakil rakyat dekat sini semua marah sebab kita nak bagi semua orang yang datang ke sini sebagai worker kita, sebagai pekerja kita dan sebagai PR kita, yang kita tak boleh buat. Terima kasih, hormat. Yang berhormat Puan Kasturi Rani Patuh, Datuk Kawan. Salam sejahtera, salam ubah, Deepawali Nalwal Tegal. Soalan saya, soalan nombor 2. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Untuk maklumat yang berhormat, tangkapan mat rempit yang sering digambarkan oleh masyarakat adalah menjurus kepada golongan yang melakukan aktiviti perlumbaan di jalan awam serta mempertaruhkan imbuhan kepada peserta yang memenangi sesuatu perlumbaan. Hakikatnya hasil soal siasat terhadap mereka yang ditangkap, lebih 80% remaja di antara umur 17 hingga 25 tahun, menunjukkan aktiviti berkenaan bukan merupakan suatu aktiviti yang terancang dan bersindiket, tetapi ianya berlumba sesama sendiri bagi mencari keseronokan atau mendapatkan status yang lebih dihormati di kalangan rakan sebaya. Ini kerana lumba haram merupakan salah satu gejala negatif yang dipilih oleh remaja dalam memperpamerkan sikap devian mereka, seperti juga masalah lepak, gangsterisme, patilia, ketagihan dadah dan alkohol serta pelbagai penyakit sosial lain. Punca yang mendorong kepada aktiviti mat rempit ini tidak dapat lari dari faktor pengaruh rakan sebaya, kurang didikan agama, keruntuhan institusi keluarga serta kurang kebertanggungjawaban ibu bapa mengenai aktiviti harian anak remaja mereka. Kerajaan sememangnya serius dalam menangani masalah sosial di kalangan remaja pada masa kini, terutamanya untuk menangani masalah rempit. Di peringkat Kementerian Belia dan Sukan, pelbagai program dan aktiviti telah dan sedang dijalankan bagi memastikan masa lapang anak-anak muda sentiasa diisi dengan aktiviti-aktiviti yang berfaedah. Tuan Yang Dipertua, melalui bahagian pembangunan sukan, Kementerian telah memfokuskan aktiviti permotoran kepada 2 jenis sukan permotoran yang utama, iaitu sukan motor kenderaan 4 roda dan sukan motor kenderaan 2 roda sebagai platform terbaik untuk belia mengekspresi minat dan bakat mereka secara selamat, sihat, terancang, lebih kos efektif dan diktiraf. Sejak tahun 2012 sehingga kini, Kementerian telah melaksanakan sebanyak 431 program permotoran hingga ke peringkat akar umbi. Program-program yang dilaksanakan adalah berbentuk kursus dan klinik pembangunan, kejohanan dan membudayakan sukan bermotor di kalangan golongan belia. Kementerian Belia dan Sukan juga akan membina sebuah litar bagi perlumbaan drag dalam usaha menjadikan sukan permotoran negara lebih profesional sekaligus mengurangkan aktiviti lumba haram. Buat masa ini, pihak Kementerian masih lagi sedang berusaha untuk mendapatkan cadangan tapak yang sesuai bagi tujuan pembinaan litar drag tersebut. Kementerian juga telah menganjurkan beberapa program untuk menangani gejala dropout. Dengan izin antaranya ialah program Kem Anak Muda Unggul dan program 3K Belia Bistari. Selain daripada itu, kerajaan melalui Polis Diraja Malaysia turut mengambil tindakan penguatkuasaan undang-undang. Seramai 449 tangkapan telah dibuat sepanjang tahun 2011 berbanding dengan 139 tangkapan dalam tempoh masa yang sama pada tahun 2012, iaitu penurunan sebanyak 69% sehingga 30 September 2013. Pula, seramai 310 tangkapan telah dibuat dalam operasi-operasi yang dijalankan. Operasi penjagaan turut dilakukan secara berterusan, terutamanya pada hujung minggu, dengan tumpuan di bandar-bandar utama seperti Kuala Lumpur, Petaling Jaya, Ipoh, Georgetown, Johor Bahru, serta beberapa daerah yang dikenal pasti. Teknik penguatkuasaan yang diguna pakai bukan sekadar mengadakan sekatan jalan raya, malah kamera video turut digunakan. Tangkapan susulan di rumah kediaman juga pernah dilaksanakan.
Tindakan-tindakan ini sebenarnya memberi kesan nyata kerana harassment tersebut telah berjaya mengurangkan aktiviti negatif di lokasi-lokasi yang sebelum ini menjadi lita mereka. Sekian, terima kasih. Batu Kawan. Terima kasih Tuan Speaker dan terima kasih kepada Timbalan Menteri yang menjawab soalan saya. Pada pendapat saya, bahagian pertama jawapan Menteri adalah fakta-fakta yang sudah diketahui umum oleh rakyat Malaysia. Punca bagaimana, macam mana, siapa yang bertanggungjawab. Tetapi saya rasa hakikatnya hari ini adalah, saya rasa kebanyakan ahli parlimen di sini, kalau tidak semua, telah menjadi mangsa kepada mat rempit sehinggalah hari ini, sehinggalah saat ini. Jadi nampaknya program-program yang dengan tajuk-tajuk yang very attractive titles dengan izin, tidak actually address the root of the problem dengan izin. Saya telah membuat sedikit kajian. Menteri Belia dan Sukan pada satu masa dahulu telah mengatakan, Menteri kinilah telah mengatakan bahawa mat rempit perlu menjadi dengan izin eyes and ears of the Malaysian Police Force. Adakah ini bermaksud anak-anak muda ni yang menjadi dengan izin law breaker sekarang akan diberi satu hak istimewa untuk teruskan illegal racing dengan izin di atas jalan raya dan mengganggu dan menggugat keselamatan awam. Jadi saya juga ingin bertanya pada Menteri sama ada program-program ini berjaya atau tidak, sebab masih lagi kita nampak anak-anak muda kita berkeliaran, gadis juga termasuk, tanpa hala tuju, tanpa apa-apa fokus dalam kehidupan mereka. Mohon Menteri untuk memberi ulasan. Terima kasih. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Seperti mana saya sebut tadi dalam Dewan Yang Mulia ini, sebagai kerajaan prihatin, Kementerian Belia dan Sukan telah mengambil langkah-langkah positif untuk mengurangkan. Sama ada soalan langkah-langkah ini berjaya atau tidak harus menjadi tanggungjawab semua pihak, bukan bergantung dengan kementerian sahaja. Tanggungjawab kementerian untuk melaksanakan program-program yang sepatutnya untuk mengurangkan gejala seperti ini. Tetapi dari segi kejayaan memang bergantung dengan semua, ibu bapa, parti-parti politik, akhirnya sama ada parti memerintah atau pemakan dan sebagainya. Tetapi soalan pokok hari ini, masalah gejala sosial ni, yang pertama kurang berpendidikan, yang kedua kurang kedudukan ekonomi mereka. Ini keduanya. So hari ini kita lihat kebanyakan drop out ni, sebelum ni mereka ada peluang-peluang pekerjaan di negara ni, mungkin di peringkat bawahan, mungkin boleh kerja di restoran-restoran, ladang-ladang, kedai-kedai makanan, kebun dan sebagainya. Hari ini semua bidang-bidang ini telah diambil alih oleh pekerja asing, dan pekerja asing sudah berhijrah daripada pekerja asing ke arah memulakan perniagaan di negara ini. Maka sekiranya tanpa perniagaan, peluang perniagaan dan tanpa pendidikan, mungkin negara ini akan jadi tidak relevan kepada remaja-remaja yang jadi drop out. Maka kerajaan sedang dalam usaha memperkasakan ekonomi belia. Sebab tu kita lihat bajet 2014 yang amat berhormat Perdana Menteri telah mengutamakan 4 bidang utama. Yang pertama pendidikan, yang kedua peluang perniagaan melalui tekun dan sebagainya, yang ketiga memperkasakan mempertingkatkan kompleks-kompleks sukan dan aktiviti sukan, yang keempat bidang pertanian. Maka kita harus mendorong, selain daripada rancangan-rancangan telah dibuat oleh Kementerian Belia dan Sukan, ini harus menjadi semua tanggungjawab semua pemimpin supaya mendorong belia-belia ini menceburi diri dalam bidang-bidang yang tertentu seperti pendidikan, perniagaan, sukan dan pengusahaan. Maka saya percaya kalau kita dapat mengimplementasi perkara-perkara ini, kita akan berjaya mengatasi masalah ini. Kalau tidak, mungkin dalam masa 10 tahun yang akan datang, kita pekerja-pekerja asing berada di negara kita ini akan menjadi warga negara Malaysia. Dan drop-out ni mungkin tak ada peluang lagi dah. Mungkin beribu-ribu orang akan berhijrah ke negara lain seperti mana kita menerima daripada negara-negara lain buat masa ini. Maka saya harap kerajaan telah menjalankan aktiviti-aktiviti secara teratur, tetapi kita perlukan bantuan dan kerjasama semua pihak. Tak guna kita galakkan belia menyertai program-program reformasi. Kita harus menjemput belia-belia menyertai program-program transformasi supaya menjadikan negara ini relevan kepada belia masa depan. Terima kasih. Ya, silakan. Terima kasih Tuan Yang Ketua, Yang Berhormat Menteri.
Saya melihat bahawa mat rempit ni merupakan satu stigma ataupun yang membawa satu konotasi negatif. Setujukah Yang Berhormat Menteri, aktiviti merempit ni merupakan satu escapism kepada anak-anak muda yang mungkin nak menunjukkan ego di mana siapa yang hebat di atas jalan raya. Adakah kerajaan ataupun kementerian melihat dari sudut aspek disiplin dan merancang untuk mengadakan kaunseling di kalangan mereka? Dan satu lagi, adakah kerajaan ataupun kementerian merancang untuk nak engage mereka ni, melibatkan mereka dari sudut kesukarelawan, sama ada kita nak menjadikan mereka masuk dalam anggota rela muda, ataupun bagaimana kerajaan melihat mereka boleh dimasukkan dalam kumpulan belia bestari. Terima kasih. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Seperti mana saya telah memaklumkan kepada Dewan Yang Mulia ini, kerajaan dan Kementerian Belia dan Sukan telah mengaturkan pelbagai program. Apa yang kita lihat, golongan belia merupakan satu kumpulan yang akan menentukan hala tuju negara ini menjelang tahun 2020. Kita lihat lebih kurang hampir 20.5 juta belia di kalangan kita. Bukankah semuanya terlibat dalam aktiviti-aktiviti seperti mat rempit dan sebagainya? Bukan sebagian besar pun, cuma kumpulan kecil. Yang penting hari ini tanggungjawab semua pihak. Yang penting tanggungjawab semua pihak di mana mendidik anak-anak mereka supaya tidak melibatkan diri dalam aktiviti-aktiviti seperti ini. Memang Kementerian Belia dan Sukan mengadakan pelbagai program, iaitu program perkasa remaja, aktiviti bermotosikal atau atau berisiko untuk berubah dan membina potensi diri menjadi seorang manusia yang lebih baik dan berguna kepada keluarga dan masyarakat. Dan ada juga program khas, program Belia India dari segi latihan kemahiran, dan ada program penilaian pencapaian terdahulu PPT dan program Belia Feldah. Maka kerajaan memang ada pelbagai program untuk membantu golongan sasaran ni, tetapi seperti mana saya sebut, kerajaan memang serius terhadap program-program ni. Memang serius dan mengambil kira mereka lah akan menentukan hala tuju negara ni, tetapi dari segi penglibatan semua pihak, khususnya ibu bapa, pemimpin-pemimpin masyarakat akan menjayakan program-program ini. Yang Berhormat Datuk Johari bin Abdul Ghani, Dikti Wangsa. Yang di-Pertua, soalan nombor 3. Terima kasih Tuan Tan Sri Yang di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat. Tan Sri Yang di-Pertua, untuk maklumat ahli Yang Berhormat Dikti Wangsa, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL telah diperuntukkan sejumlah 80.69 juta pada tahun 2013 bagi tujuan penyelenggaraan rumah awam dan projek perumahan rakyat yang meliputi kerja-kerja seperti berikut. Kerja-kerja awam sejumlah 32.303 juta. Kerja-kerja elektrik sejumlah 24.96 juta. Kerja-kerja mekanikal sejumlah 12.2 juta. Dan kerja-kerja membaiki lift sejumlah 11.5 juta. Seterusnya, bagi tujuan pembersihan di Bandaraya Kuala Lumpur, DBK telah memperuntukkan sejumlah 199.73 juta pada tahun 2013 berbanding 195.1 juta pada tahun 2012. Perincian peruntukan adalah bagi tujuan seperti berikut. Kerja-kerja pembersihan dan pencucian siar kaki, jalan longkang dan kutipan sampah sejumlah 135 juta. Kerja operasi dan penyelenggaraan komprehensif stesen pemindahan sisa pepejal di Taman Beringin sejumlah 35 juta. Yuran tipping bagi pelupasan sisa pepejal di Bukit Tagar sejumlah 28 juta. Penyelenggaraan rumah sampah sejumlah 1.5 juta dan penurunan iklan-iklan haram secara sejumlah 180,000. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Yang di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Menteri kerana telah memberikan jawapan yang begitu detail dan saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Soalan tambahan saya, kalau kita lihat
dari segi penjagaan lift-lift perumahan awam. Kita sering mendapat rungutan daripada penduduk-penduduk yang tinggal di rumah perumahan awam dan juga rumah PPR bahawa lift-lift mereka ini sentiasa rosak. Kadang-kadang baru-baru ini telah berlaku satu kematian seorang pelajar yang menaiki lift di sebuah rumah PPR. Soalan saya, kalau kita lihat di negara-negara maju seperti Hong Kong, Taiwan dan Korea, kebanyakan daripada mereka ini, mereka tinggal di rumah-rumah pangsa seperti mana rumah-rumah PPR. Tetapi jarang sekali kita lihat bahawa lift-lift mereka ini rosak. Tetapi kalau kita lihat di kawasan-kawasan rumah PPR kita ini, setiap kali lift rosak ini dibetul, dalam masa seminggu rosak semula. Adakah pihak di BKL ada perancangan untuk melihat semula kualiti lift-lift yang dipasang di rumah-rumah PPR ini? Kemungkinan besar lift-lift ini tidak mengikuti specification untuk digunakan oleh sepanjang masa 24 jam. Lift ini kalau digunakan untuk 24 jam, maka dia memerlukan spesifikasi yang berbeza dengan lift-lift yang diguna waktu pejabat. Oleh itu saya ingin bertanyakan soalan ini, sama adakah perancangan di BKL untuk menukar lift-lift di kawasan-kawasan rumah PPR ini bagi kesenangan rakyat di kawasan tersebut. Terima kasih. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua, terima kasih Yang Berhormat. Untuk pengmakluman Yang Berhormat, memang di BKL mempunyai rancangan untuk menukar lift-lift ini dan juga telah mengenal pasti beberapa jenis lift yang mempunyai upaya yang kurang untuk digunakan selama 24 jam. Oleh yang demikian, kita di BKL memang di BKL sedang membuat banyak rancangan untuk pertamanya untuk mendapatkan penyelenggaraan yang baik. Yang keduanya, kita juga mewujudkan program-program di mana kita dapat mengurangkan vandalisme. Yang ketiga, kita juga telah mengenal pasti lift-lift yang jenis yang kurang memuaskan dari segi kegunaannya. Dan juga kita juga kenal pasti mengadakan program-program awareness dengan izin untuk memastikan orang-orang di kawasan PPR ini dapat tahu menggunakan cara-cara menggunakan lift yang betul. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Tabaruk. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Menteri yang memberi jawapan tadi. Saya ingin mendapat tahu mengenai adakah kementerian wilayah mempunyai suatu mekanisme untuk menyaring ataupun sensor permohonan-permohonan bagi mendapatkan rumah PPR ini, kerana saya sebagai wakil rakyat pernah mendapat aduan dan juga rungutan bahawa pembahagian ini kadang-kadang tidak begitu betul kerana ada orang yang memohon beberapa kali tak dapat. Ada orang yang memohon setiap kali memohon dapat. Saya bagi satu contoh lah, ada satu orang, dia ni penjawat awam. Kebetulan pula masa saya berjumpa dengan dia tu, dia belum berkahwin lagi pun. Umur dalam 30-an, awal 30-an. Dia sudah ada satu rumah yang dia beli melalui pinjaman perumahan. Kemudian dia beritahu saya, dia kata dia ada 2 rumah PPR. Dengan bangganya, dia beritahu saya boleh sewa 2 buah rumah ini. Jadi bagaimana satu orang, penjawat awam, dia dapat 2 rumah PPR ini, dan bila saya tanya dia, macam mana awak dapat rumah ini? Dia kata, yang pertama tu saya pohon lah dapat. Yang kedua itu, orang di BKS ni offer kepada saya, awak nak rumah ini? Boleh dapat. Jadi satu orang dapat 3 rumah. Yang ramai yang memohon lagi, tidak dapat. Semua penjelasan kementerian, bagaimana menyelesaikan masalah. Terima kasih. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat. Saya memang tak hairan lah kalau Yang Berhormat boleh bagi tahu kat saya ada penjawat awam ada 2 rumah, lagi ada rumah sendiri. Sistem yang diguna pakai oleh DBKL mempunyai sistem merit. Kita masukkan dia dalam komputer dan komputer akan menunjukkan merit di mana permohonan mereka diluluskan. Sekiranya boleh Tuan Yang Berhormat bagi saya detail orang ni, Yang Berhormat ni, bagi kepada saya akan terus rujuk dia ke lembaga perumahan yang kita sedia adalah majlis umum yang kita buat. Tetapi untuk pengetahuan Yang Berhormat dan Dewan Yang Mulia ini,
DBKL menggunakan sistem merit. Dari sistem merit ini yang digunakan di komputer, dia akan ditentukan markernya dan keutamaannya dia diberi rumah. Dengan itu kita berilah rumah kepada dia. Sekian, terima kasih Tuan Yang Dipertua. Yang berhormat Datuk Mansur bin Osman Lebong Tebal. Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua. Soalan saya soalan nombor 4. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua dan yang berhormat yang bertanya daripada Lebong Tebal. Untuk makluman yang berhormat, memang terdapat banyak tanah-tanah terbiar di seluruh negara yang berpotensi untuk dimajukan sebagai dengan projek-projek pertanian. Dan bagi pihak kerajaan, dalam tempoh daripada tahun 2007, kita telah memajukan seluas 9,213 hektar yang telah dimajukan dan melibatkan 7,517 orang petani. Dan daripada itu kita telah dapat menghasilkan pengeluaran tanaman makanan sebanyak 178,141 metrik tan barang-barang makanan yang bernilai 78,6 juta. Walau bagaimanapun, untuk pengetahuan yang berhormat, kita masih lagi mendapati bahawa terdapat 10,000 hektar tanah yang terbiar di seluruh negara. Dan pada peringkat ini, Kementerian Pertanian dengan kepimpinan Menteri yang baru telah mengarahkan supaya kawasan-kawasan tanah yang terbiar ini dimajukan seberapa luas yang mungkin. Pada peringkat ini, kita dalam proses mengenal pasti kawasan-kawasan tanah itu dan juga mengenal pasti pemilik-pemiliknya yang terdiri daripada individu-individu dan begitu juga dengan yang dimiliki oleh kerajaan-kerajaan negeri. Walau bagaimanapun ianya mengambil masa sedikit disebabkan bahawa banyak tanah terbiar ini mempunyai masalah tuntutan hak milik. Ya, ada yang waris-warisnya tidak dapat diselesaikan berhubung dengan harta hak milik tanah ini, dan banyak tanah yang terbiar disebabkan oleh masalah tersebut. Jadi proses ini mengambil masa dan kita menjangkakan pada tahun hadapan dengan kerjasama daripada kerajaan negeri, khususnya pejabat tanah dan daerah, kita akan dapat menyelesaikan masalah hak milik ini. Dan selepas itu perundingan akan dibuat dengan tuan-tuan tanah dan juga mungkin ada pihak syarikat swasta dan juga kerajaan negeri untuk merancang projek-projek pertanian yang sesuai dilaksanakan. Terima kasih. Terima kasih Menteri. Itu tanah terbiar ni seperti yang disebut oleh Menteri tadi memang banyak terdapat lagi yang belum dibangunkan 100,000 ekar lagi. Dan kita juga tahu Tan Sri Yang Dipertua yang masalah pertanian ini terutama sekali penghasilan bahan-bahan makanan jadi masalah utama kepada negara, dan ia juga berkaitan dengan peluang-peluang pekerjaan bagi terutamanya siswa-siswa yang baru keluar universiti dan juga belia-belia yang terdapat di kawasan luar bandar. Soalan saya Tan Sri Yang Dipertua ialah setakat yang dilaksanakan projek-projek tanah terbiar ini,
adakah contoh-contoh tertentu yang telah berjaya yang boleh boleh diambil tiba oleh belia-belia dan juga mereka yang berminat untuk membangun tanah ini supaya mereka dapat melihat proses permohonannya dan proses kejayaan pelaksanaan projek itu yang pertama. Dan yang keduanya, adakah kajian-kajian tertentu yang dilakukan, kajian kemungkinan terutamanya untuk memastikan sama ada projek jenis apa yang betul-betul feasible untuk dilaksanakan. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Nimbung Tebal dan Sri Speaker. Sebagaimana yang saya sebutkan tadi, kita telah memajukan 9,000 hektar lebih kawasan tanah terbiar dengan penyertaan 7,000 lebih pengusaha-pengusaha. Ini semua yang berjaya, ya, yang telah dilaksanakan oleh kerajaan. Jadi dengan sebab itu kita berkeyakinan penuh untuk memajukan lagi tanah-tanah yang masih lagi belum diusahakan itu. Dan saya bersetuju dengan Yang Berhormat Nimbung Tebal, iaitu bagi mengatasi masalah di kalangan belia-belia ni, kita memang beri penumpuan kepada mereka dalam program-program pembangunan pertanian ini. Dan baru-baru ini pun Menteri telah melancarkan satu program khas untuk usahawan-usahawan muda dalam sektor pertanian. Projek ini dipanggil Agropreneur Muda, ya, iaitu satu program khas untuk kita menggalakkan generasi muda mengambil bahagian dalam pertanian, kerana pertanian ini adalah satu perniagaan bagaimana yang kita promosikan, ya. Pertanian tidak lagi seperti pertanian di zaman yang lalu, di mana ianya dianggap sebagai satu industri atau sektor yang tidak menarik, ya. Tetapi pada masa ini pertanian merupakan satu sektor yang menarik dan juga mempunyai potensi untuk seseorang berjaya untuk meningkatkan ekonomi mereka. Jadi saya rasa Yang Berhormat kena bersabarlah, ya, bagi kita untuk melihat kemajuan yang akan dilakukan buat masa-masa yang akan datang. Ya, terima kasih. Balik. Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia. Terima kasih kepada YB Menteri. Saya memandangkan kawasan saya di Parlimen Baling ini kawasan iaitu pertanian. Kita juga banyak tanah terbiar berkaitan dengan penanaman semula padi ini. Memandangkan negeri Kedah juga jelapang padi. Di kesempatan yang saya dengar apa yang telah dinyatakan oleh Yang Berhormat Menteri, Agropreneur Muda atau belia tani, saya menjemput Kementerian Pertanian untuk datang ke Baling untuk membuat program satu pilot project. Kita mula di Baling, kita ada banyak tanah terbiar dan kita memerlukan sokongan daripada Kementerian Pertanian, khususnya penanaman semula padi di kawasan Baling. Jadi saya ucap terima kasih jawapan yang bernas dan saya menjemput Kementerian Pertanian datang ke Baling untuk buat pilot project. Terima kasih. Tan Sri Yang Dipertua, saya ingin mengucapkan syabas dan tahniah kepada sahabat saya Yang Berhormat Baling. Inilah contoh seorang ahli parlimen, bukan bercakap tak habis-habis. Dia ada idea pembangunan. Dia nak tengok kawasan dia maju. Jadi kalau semua ahli parlimen, khususnya di sebelah sana, ya, mengemukakan cadangan-cadangan ini, sangat baik. Kita mengalu-alukan, Pemerintahan Pauh pun kurangkan bercakap. Banyak buat cadangan untuk membangunkan petani-petani di sana dan belia-belia di sana. Jangan pergi luar negeri je tak habis-habis. Bersyarah daripada tahun 82 lagi sampai sekarang tak habis-habis. Masa tu dengan saya pun.
Ya? Tunggulah dulu. Jadi saya menerima baik jemputan tersebut. Ya, memang untuk makluman Dewan, yang Menteri pun telah setuju bagi kita menubuhkan satu komiti yang dipengerusikan oleh saya sebagai timbalannya untuk melihat tiap-tiap satu agensi dan jabatan di bawah Kementerian Pertanian. Mereka akan mengambil 100 orang usahawan tani, ya, untuk dibangunkan setiap tahun, dan kita akan memantau perkembangan, kemajuan tiap-tiap orang daripada agropreneur muda ini. Sebab saya bercakap dalam parlimen, di dalam kementerian, iaitu kalau kita boleh memantau syarikat-syarikat besar di bawah NKEA, anchor company, setiap bulan kita ada steering committee membantu syarikat-syarikat besar. Kenapa kita tak boleh memantau kemajuan usahawan-usahawan yang kecil-kecil ini, terutamanya tunas-tunas harapan daripada kalangan belia-belia. Jadi idea saya ini telah pun dipersetujukan oleh kementerian, dan kita nak memastikan tiap-tiap satu agensi akan mempunyai sekurang-kurangnya 100 usahawan tani muda yang akan kita bantu dan kita akan pantau sehingga mereka berjaya. Jadi terima kasih di atas perlawan itu, dan kalau sekiranya ada daripada pihak pembangkang pun ada juga cadangan, sila kemukakan. Terima kasih. Yang berhormat Datuk Seri Liao Tiong Lai, Bentong. Terima kasih Tan Sri Yang Di-Pertua. Soalan nombor 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tan Sri Yang Di-Pertua, satu jawatan kuasa khas yang dinamakan Jawatan Kuasa Bebas bagi mengkaji laporan-laporan siasatan kemalangan bas pulang alik di Jalan Genting, Kuala Lumpur pada 21 bulan Ogos 2013 telah ditubuhkan oleh Kementerian Pengangkutan. Jawatan Kuasa Bebas tersebut akan meneliti dan mengkaji laporan-laporan hasil siasatan oleh pihak Institut Penyelidikan Keselamatan Jalan Raya Malaysia, MIROS, agensi-agensi kerajaan yang berkaitan serta pihak yang terlibat seperti Genting Berhad. Jawatan Kuasa Bebas tersebut akan membentangkan laporan keseluruhan kepada Menteri Pengangkutan dalam tempoh 2 bulan dari tarikh penubuhan tersebut untuk dikemukakan kepada jemaah menteri bagi tindakan selanjutnya. Seterusnya, Yang Berhormat Tan Sri Yang Di-Pertua, berdasarkan semakan rekod polis di Raja Malaysia, pemandu bas henti-henti yang terlibat dengan tragedi kemalangan tersebut, Mendiang Lim Kok Ho, memang masih mempunyai 16 saman yang belum selesai, iaitu 15 saman atas kesalahan memandu dan memandu melebihi had laju, dan 1 saman atas kesalahan menghalang lalu lintas. Oleh kerana pendakwaan untuk saman-saman pemandu ini masih belum dilaksanakan oleh di pihak mahkamah, maka Jabatan Pengangkutan Jalan tidak dapat menyeraikan hitam lesen pemandu tersebut. Sehubungan dengan itu, pihak kerajaan mengambil beberapa langkah. Pertama, iaitu JPJ telah menubuhkan satu seksyen baru yang dikenali sebagai Seksyen Profil Pemandu. Seksyen ini di bawah bahagian